Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video pada kali ini, saya akan menerangkan apa yang anda perlu tahu mengenai ujian psikometrik. Mungkin bagi anda yang baru kali pertama mendengar ujian psikometrik, mungkin anda tertanya-tanya, bagaimana ujian ini dilakukan. Dia tak sama seperti ujian SP yang biasa, iaitu seperti ujian pengetahuan, daya menyelesaikan masalah ataupun kefahaman bahasa Inggeris. Untuk ujian psikometrik ini ada beberapa perkara yang anda perlu tahu dan perlu elakkan semasa ujian psikometrik. Okey, jom. Hello, hai. Ya, video ini khas untuk mereka yang nak tahu apa isu-isu penting ataupun tips-tips penting untuk menjawab ujian psikometrik ini. Okey, saya teruskan untuk topik pertama. Okey, apakah itu ujian psikometrik? Okey, ujian psikometrik ini adalah lebih berbentuk kepada ujian psikologi, iaitu menguji kebolehan anda ataupun menilai sikap anda sama ada anda sesuai atau tidak dengan sesuatu jawatan tersebut. Okey, contohnya anda dipanggil untuk ujian psikometrik untuk jawatan jurutera. So, soalan kesemua soalan yang ada dalam ujian tersebut adalah berbentuk untuk menguji kebolehan anda sebagai seorang jurutera atau tidak. Kalau anda perasan, 2 tahun yang lepas, dalam ujian psikometrik ini ada dimasukkan juga ujian daya menyelesaikan masalah ataupun ujian matematik. Tapi bermula tahun 2020 ini, bahagian tersebut sudah di-remove. Okay? Bahagian daya menyelesaikan masalah ataupun bahagian matematik itu sudah dikeluarkan daripada ujian psikometrik. So, ujian psikometrik ini pada tahun 2020 ini dia hanya menguji kebolehan psikologi anda. Biasanya soalan lebih kurang 100 hingga 199 soalan yang anda perlu selesaikan dalam masa lebih kurang 1 jam. 100 soalan yang anda perlu selesaikan dalam masa selama 1 jam. Okey, kalau anda lihat dalam kotak hijau ini, antara tips penting untuk anda lulus dalam ujian psikometrik ini adalah anda tunjukkan unsur-unsur positif dalam kesemua soalan yang diberikan. Okey, tetapi anda harus ingat ya, jangan cuba untuk berbohong ataupun cuba untuk menukar anda punya sikap, sebab soalan yang sama akan diulang dalam beberapa bahagian dalam soalan dalam ujian ini. Okey, bayangkan ada 199 soalan. Okay, dalam setiap soalan tu akan ada ulangan untuk menangkap mereka-mereka yang cuba untuk menipu peribadi mereka ataupun cuba untuk menukar ataupun cuba untuk menyembunyikan sikap sebenar mereka. Okay? Okay, ini adalah merupakan antara ciri-ciri positif yang biasanya dinilai sepanjang ujian psikometrik ini. Okey, seperti berani mencuba, tidak takut gagal, sedia menerima kritikan dan sebagainya. Okey, nanti anda boleh baca sendiri setiap ciri-ciri positif ini yang saya masukkan di sini. Okey, untuk pengetahuan anda, jika anda ingin download slide yang saya sedang tunjukkan ini, anda boleh berbuat demikian dengan klik link yang saya tinggalkan di ruangan description. Okay, sebelum saya terlupa, kepada anda yang baru kali pertama mengunjungi ke channel ini, perlu anda bantu saya untuk klik butang subscribe yang ada di bawah ini. Okay? Jika ramai yang klik butang subscribe, ini akan memberi lebih semangat pada saya untuk menghasilkan video-video tips dan panduan untuk anda mencari kerja sama ada dengan kerajaan ataupun dengan pihak swasta. Okay? Alright, kita teruskan. Okey, ini kalau tadi saya tunjukkan ciri-ciri positif, ini pula adalah ciri-ciri negatif yang dinilai. Tidak, seperti contohnya tidak bergaul dengan orang, dia dapat menerima pandangan orang lain dan seterusnya. Okey,
Ini adalah merupakan ciri-ciri positif negatif yang anda perlu sembunyikan semasa menjawab ujian psikometrik. Okey. Untuk ciri-ciri positif, ini adalah merupakan ciri-ciri positif yang anda perlu tonjolkan semasa menjawab ujian psikometrik. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, anda tidak perlu menjadi seorang hipokrit semasa menjawab ujian psikometrik ini. Ini adalah kerana terdapat beberapa soalan yang sama ataupun hampir sama yang akan diulang beberapa kali dalam sepanjang ujian psikometrik yang dilakukan. Okey, ini merupakan adalah contoh soalan perangkap yang saya maksudkan. Okey, anda boleh bayangkan ya. Soalan yang pertama ini, contohnya ditanya dalam soalan nombor 5. Kemudian soalan yang kedua ini ditanya dalam soalan nombor 10. Soalan nombor 3 ini ditanya dalam soalan nombor 30. Nombor 4 ni ditanya dalam nombor 40. Dan soalan nombor 5 ini ditanya dalam soalan nombor 50. So, anda perlu pastikan kelima-lima soalan ini anda jawab konsisten, yang sama. Okey. Ini contoh soalan yang merupakan konsep yang sama, tetapi dia diubah sedikit supaya untuk menangkap mereka yang cuba menipu sikap sebenar mereka. So anda perlu pastikan anda sentiasa konsisten menjawab soalan yang sebegini. Okey. Soalan yang konsep yang sama tetapi dia diulang beberapa kali dalam soalan untuk memerangkap mereka yang cuba untuk menipu sikap sebenar mereka. Right, ini adalah penerangan soalan yang saya berikan di sini. Okay, nanti anda boleh baca sendiri penerangan ataupun sebab saya beri contoh soalan yang sebegini. Okay. Soalan yang sama diselerakan dalam kesemua 100 lebih soalan. So, anda perlu pastikan anda sentiasa konsisten menjawab setiap soalan yang diberikan. Alright? Saya harap anda boleh faham mengenai soalan perangkap ini. Tapi jika sekiranya anda masih kurang faham, anda tak perlu risau, anda boleh terus tanya di ruangan komen. Nanti saya akan cuba menjawab soalan anda seberapa cepat yang boleh. Alright. Okey, ini adalah merupakan antara cakap-cakap yang biasa didengar oleh calon-calon yang pernah menjawab soalan psikometrik. Okey. Okey, anda tentu pernah mendengar, okey, jawab semua soalan. Tak cukup masa, hentam saja dengan tinggal satu pun. Okey, ini adalah merupakan satu pernyataan yang biasa diberikan oleh ramai calon-calon untuk ujian psikometrik ini. Okey. Tapi ini saya cuba anda bayangkan ya. Okey. Sama juga yang seperti saya masukkan tadi dalam slide yang sebelum ini. Okey, soalan 1 ditanya, anda tidak perlu mendengar pada orang lain. Okay, soalan nombor 43, dia juga repeat soalan yang skop yang sama, tapi dia tukar sedikit dia punya cara pertanyaan. Kemudian, soalan nombor 60 pun sama. Dia tanya skop yang sama, tapi dia tukar sedikit soalan. Dan seterusnya nombor 17 dan juga 126 ni juga adalah soalan yang skop yang sama. Tapi dia ubah sedikit dia punya cara pertanyaan. So, jika anda ikut nasihat ini, hentam saja dengan tinggal satu pun. So, kalau bolehkah anda hentam untuk jawab ke semua soalan ini yang konsisten? Yang konsisten. Kalau anda berjawab secara hentam dan secara konsisten, itu saya boleh tabik anda. Okay, tabik hormat kepada anda kalau anda berjawab secara konsisten dan secara hentam sahaja. So, nasihat saya, kalau boleh jangan hentam saja, anda baca juga soalan tersebut. So, pastikan anda sentiasa konsisten. Okay? Keyword di sini, keyword untuk menjawab soalan psikometrik ini adalah secara konsisten. Ya? Konsisten. Pastikan nombor 1, nombor 43, nombor 60, anda jawab soalan, jawapan dia sama. Okay? Secara konsisten. Okey, inilah adalah satu kenyataan. Okey.
kalau anda cuba nak hentam ataupun tembak soalan tu, anda akan membunuh peluang anda untuk lulus dalam ujian psikometrik ini. Okay, memang malang jika anda mempunyai sikap yang suka hentam saja sebegitu. Okay, kalau boleh cuba baca soalan dengan tenang dan jawab seberapa konsisten yang boleh. Okay, ini pun sama, saya ulang balik. Anda tidak perlu menjadi hipokrit. Okay, jawab seberapa jujur yang boleh. So, jika anda tak jujur, ini akan memberi konsisten kepada setiap soalan yang diberikan. Okay, ini saya tekankan, jawab seberapa tenang yang boleh dan cuba untuk konsisten untuk setiap soalan yang diberikan. Okay, so untuk konsisten adalah mudah saja. Anda perlu menjawab, membuat latihan untuk soalan psikometrik. Okay, untuk bagi anda yang mungkin kali pertama untuk menjawab ujian psikometrik, mungkin anda tak faham ataupun tak pernah tengok pun soalan tersebut. Kalau anda tak pernah tengok, memang akan terkejut nanti bila anda jawab ujian sebenar nanti. So, nasihat saya, kalau boleh sebelum anda pergi ataupun anda menjawab soalan ujian online untuk psikometrik itu, anda perlu buat seberapa banyak latihan yang boleh. Okay, buat berulang kali. So, ia akan meningkatkan kemahiran anda untuk menjawab secara konsisten. Okay, ini adalah merupakan antara contoh soalan yang pernah ditanya dalam ujian psikometrik. Okay, nanti anda boleh baca dan cuba jawab sendiri nanti. Okay, anda boleh download slide ini dan cuba menjawab soalan, cuba menjawab contoh soalan yang saya berikan ini. Ya, okay, ini, saya berikan sini sebanyak 16 contoh soalan. Okay, so keyword di sini adalah anda perlu membuat seberapa banyak latihan yang boleh untuk memberi anda kefahaman ataupun meningkatkan skill anda untuk menjawab secara konsisten dalam semua soalan yang diberikan. Okey, di sini saya hendak memperkenalkan kepada anda satu rujukan yang kita ada keluarkan. Dalam rujukan ini kita ada masukkan sebanyak lebih kurang 200 contoh soalan ujian psikometrik yang anda boleh cuba buat latihan dan untuk meningkatkan kemahiran anda. Okey, penting dalam ujian psikometrik ini adalah untuk membuat latihan seberapa banyak yang boleh. Okey, dia bukan seperti exam yang lain di mana anda perlu baca dan ingat fakta-fakta penting ataupun formula-formula penting. Okey, jika anda sebelum ini pernah menjawab ujian SPA seperti ujian yang lain yang ada format pengetahuan daya menyelesaikan masalah ataupun kefahaman bahasa Inggeris. Okay, kalau ujian tersebut anda boleh baca dan ingat fakta-fakta penting. Tapi untuk ujian psikometrik ini tiada fakta-fakta yang penting anda perlu ingat. Anda hanya perlu membuat latihan dan meningkatkan kemahiran anda untuk menjawab soalan ujian psikometrik. Okay. Juga ini adalah bentuk PDF ataupun bentuk soft copy, di mana nanti selepas anda dapatkan, anda boleh terus download link yang kita ada send ke email anda. Okay, anda boleh terus dapatkan juga ini melalui link yang saya beri ini ya, www.ujianpsikometrikonline.com www.ujianpsikometrikonline.com. Okay, again saya ulang, rujukan ini adalah dalam bentuk soft copy, di mana nanti anda akan dapat link download melalui email yang kita akan send kepada anda selepas anda dapatkan rujukan ini ya. Okay, saya rasa sekian dahulu untuk video pada kali ini. Saya harap saya sudah menjawab persoalan anda mengenai ujian psikometrik. Dan sekiranya anda masih belum faham mengenai ujian psikometrik ini, anda boleh terus tanya soalan anda di ruangan komen, dan mana nanti saya akan cuba seberapa pantas untuk menjawab soalan anda ya. Okey, sekian untuk video pada kali ini. Sekian, terima kasih.